Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ngurusi Jawatankuasa Masjid Banda Insteng, para imam, Bilal, para asatizah, tok-tok guru, para alim ulama, ibu ayah muslimin muslimat, dan juga penonton di rumah yang mengikuti live Masjid Banda Insteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlan wa sahlan. Apa khabar? Sehat? Allah mashfi mardana warham mautana. Ya Allah, berilah kesihatan pada yang sakit dengan kita ni, dan berilah keampunan, belas kasihan kepada mereka yang dah pergi sebelum kita, insya-Allah. Muslimin muslimat, dalam pertemuan yang ketiga pada malam ini, 16 hari bulan 10, kali terakhir kita berjumpa pada 7 hari bulan 10 yang lalu dalam kitab Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding nabi-nabi yang lain. Kita dah melalui beberapa tajuk, beberapa poin. Yang pertamanya, Nabi SAW merupakan pemimpin bagi semua nabi-nabi. Yang keduanya, Nabi SAW akan membawa panji kepujian di tangannya pada hari kiamat kelak. Yang ketiganya, Nabi Adam itu sendiri akan berdiri di bawah panji Nabi SAW. Dan yang keempat, Nabi ini diampunkan dosanya, hidup lagi. Sedangkan Nabi yang lain tidak diketahui ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhir. Dan yang kelima yang lalu, orang pertama memberi syafaat adalah Nabi SAW. Selepas kita tahu dalam satu hadis yang panjang, semua manusia akan bangun mendapatkan syafaat, bermula daripada Adam, membawa kepada Nuh, pergi kepada Ibrahim, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Isa, semuanya nafsi-nafsi. Sedangkan bila sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, dia menyebut ana laha, akulah orang tersebut. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW, satu orang yang sentiasa mendahului masalah umat melebihi dirinya sendiri. Dan di antaranya yang termaktub satu sifat dan sikap Nabi, ithar, iaitu mendahulukan orang walaupun dia sendiri berhajat. Dan malam ni kita sambung pada tajuk yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hayat Nabi SAW. Bila sebut sumpah ni, seluruh umat manusia yang diciptakan Allah Ta'ala ni, dia tidak boleh bersumpah melainkan sumpah dengan nama Allah. Itu kaedah dia. Dan yang semua maklum bagaimana bersumpah, wallahi, watallahi, wabillahi. Bersumpah dengan nama Allah ni, Nabi yang ajar. Tapi bukan mudah-mudah untuk melakukan sumpah. Nabi tak suka orang kuat sangat sumpah ni. Kan, contoh, orang-orang yang banyak sumpah ni siapa? Piramli, Abang Jamil, kan? Sumpah wallah, mulut tu ringan je. Dan kena ingat, orang yang banyak sumpah ni orang munafik. Hatta Nabi tu orang dah tahu dah dia tu Nabi, yang nama Muhammad itu Rasulullah, tapi mereka punyalah terayahat nak bagi tahu dia orang ni memang pengikut Nabi. Allah mulakan dengan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Kan? Allah bagi tahu nanti ada orang datang, orang munafik ni terayahat, berusaha dia bersungguh-sungguh untuk declare dia orang kata Nabi ni betul-betul Nabi ni. Padahal tak payah cakap pun, dah memang Nabi dah tu. Kan? Maka Allah mensaksikan mereka ni kuat sangat bersumpah. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, Khaliq pencipta kita, dia boleh bersumpah dengan apa yang dia nak sumpah. Wal asri, dia bersumpah dengan masa. Wad duha, dia bersumpah dengan waktu duha. Apa lagi? Wal lail, demi waktu malam.
Dan ada juga sumpah-sumpah lain yang dinisbahkan kepada makhluknya, ciptaannya. Tetapi makhluk tidak boleh bersumpah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Sayyidina Abu Bakar pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan kalau satu kitab nama dia Al-Yaumun Nabawi. Dalam kitab Yaumun Nabawi ini, Nabi SAW lepas solat subuh, antara perkara yang Nabi buat selepas zikir, dan Nabi akan memalingkan wajahnya sebagaimana imam kita tengok belakang tadi, pusing wajah tengok jemaah. Tengok jemaah. Siapa yang datang, siapa tak datang. Lepas selesai itu, selepas zikir pagi itu, Nabi akan buat apa? Nabi akan tanya khabar. Siapa yang sihat, siapa tak sihat. Siapa yang meninggal malam tadi. Nabi tanya. Dan kalau semua dah jawab, Nabi akan tanya, ada tak siapa yang bermimpi malam tadi? Imam pernah buat tak sini? Cuba buatlah sekali, tanya. Nabi tanya, semalam siapa mimpi? Mari cerita. Nabi akan takwilkan mimpi dia. Kalau tak adalah cerita, Nabi akan ceritakan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok kitab tu, baca diari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun waktu tu Abu Bakar minta untuk mentakwil mimpi atau mentafsir mimpi satu orang ni. Semua dia buat betul. Tapi ada selingan yang Abu Bakar ni bersumpah demi kedua orang tua aku. Bila dah selesai dia mentakwil mimpi tu, dia tanya Nabi, macam mana? Okey semua? Dia kata semua okey. Dan ada yang tak okey. Apa yang tak okey tu? Nabi tak galakkan bersumpah dengan selain pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW tidak diberikan kepada Nabi lain, iaitu la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Maksudnya demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan usia hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 63 tahun tu. Sesungguhnya mereka terumbang-ambing di dalam kemabbukan dan kesesatan. Nak bagi tahu sini, apabila bersumpah dengan kehidupan seorang, ini menunjukkan sesuatu kehidupan itu mulia dan dimuliakan di sisi orang yang bersumpah dengannya. Kan? Dengan sebab benda tu terlampau hebat. Dan Allah mengiktiraf kehebatan ciptaan dia iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat patut untuk bersumpah dengannya kerana kehidupannya penuh dengan keberkatan secara umum dan secara khususnya kelebihan ini tidak sabit untuk nabi lain. Kalaulah ada ustaz yang mulia boleh mungkin pernah dibuka kitab di atas ni tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan satu orang yang selayaknya menulis biografi Rasulullah SAW ni siapa? Satu orang, dia hidup sebelum Rasulullah hidup, dia hidup pada hari pertama Rasulullah hidup, dia bersama ketika Rasulullah membesar, dia bersama ketika dalam perjuangan Nabi, dia hidup ketika Rasulullah wafat. Siapa orang ni? Nama dia Barakah binti Sa'labah. Pernah dengar Barakah binti Sa'labah? Tak biasa dengar. Tapi kalau sebut Ummu Aiman kenal? Ummu Aiman. Kenal? Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ibu Suswan. Kena buat correction balik tu. Ummu Aiman ni pengasuh Nabi SAW. Bukan Ibu Suswan. Ibu Suswan Suwaibah, khadam kepada Abu Lahab dan juga Halimatus Sa'diyah. Ummu Aiman ni memang dialah satu-satunya orang yang bersama menemani mak Nabi, khadam yang dibeli oleh Abdullah untuk menemani Aminah, dan dia menemani mimpi Aminah mengatakan tentang satu hari dia bermimpi keluar daripada rahim dia ni satu cahaya yang menerangi Mekah sampai ke Yasrib, sampai ke Syam. Aminah cakap, siapa lagi yang boleh percaya? Yang membenarkan mimpi itu adalah Ummu Aiman, ataupun nama dalam surat beranak dia Barakah binti Sa'labah Al-Habsyi. Kemudian ketika Aminah melahirkan anaknya iaitu Nabi Muhammad kita SAW, yang menyambutnya, yang melihat kali pertama cahaya itu betul keluar adalah Ummu Aiman itu sendiri. Dan ketika hampir wafatnya siapa nama? Aminah, dia berbisik kepada Nabi, kepada Ummu Aiman, tolong jaga anak aku
dan tidak ada orang yang aku percaya untuk sentiasa melindunginya melainkan engkau, wahai Ummu Aiman. Baik. Ummu Aiman ni pendek ceritanya, dia sentiasa melihat kehebatan, kemuliaan Nabi SAW satu persatu. Dan ketika Nabi SAW dah wafat, Abu Bakar dan Umar buat keputusan, kita akan buat apa yang Nabi buat. Nabi suka pergi mana? Hari-hari Nabi akan ziarah, salah seorangnya adalah Ummu Aiman. Abu Bakar dengan Umar, Abu Bakar ajak Sayyidina Umar, jom kita pergi ziarah. Bila pergi tu, dia tengok Ummu Aiman sedang menangis. Rasulullah baru wafat. Dia kata, konon-konon Abu Bakar nak bujuk lah Ummu Aiman ni. Semua yang Allah takdir untuk Nabi kita semuanya elok. Wahai ibu, tiba-tiba kena pangkah di Ummu Aiman. Aku bukan nangis sebab Nabi wafat. Bayangkan, kita tengah sedih-sedih ni, kita nak tumpang menangis, tiba-tiba kena pangkah. Salah address rupanya. Aku bukan nangis sebab Nabi wafat. Dah tu kenapa menangis? Ummu Aiman kata, aku menangis kerana wahyu daripada langit telah terputus dengan kewafatan Nabi SAW. Bila cakap macam tu, baru sahabat-sahabat ni sedar, iyalah lepas Nabi wafat, dah tak ada dah wahyu. Putus dah hubungan langit dengan bumi ni. Maka mereka semua menangis. Ummu Aiman salah satu-satunya manusia, kalaulah selayaknya untuk menulis biografi Nabi, dialah orangnya. Kata Anas bin Malik, aku melihat mana-mana peperangan semuanya diikuti oleh Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ni Nabi bagi gelaran Ummi ba'da Ummi, ibu selepas ibu aku. Dan kata Anas, bila aku tengok Ummu Aiman masuk medan perang ni, mata dia seolah lock. Hanya tengok Nabi je. Kemana Nabi pergi, kat situ mata dia tengok. Bagaimana ibu yang risau tentang anak dia, begitulah berlaku pada Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ni wafat bila? 10-20 hari selepas Sayyidina Umar ditikam sewaktu nak mendirikan solat subuh tu. Lama umur dia ni. Baik. Maka Allah SWT menceritakan, Allah memaklumkan bahawa dia bersumpah dengan seluruh hayat Nabi SAW. Hebat. Dan pernah kita kata dulu, Nabi ni akhlak yang tertinggi. Wa innaka la ala khuluqin azim. Akhlak yang terpuji ni semua bergantung kepada Nabi SAW. Baik, kelebihan ini tidak sabit dengan para anbiya sebelum Nabi SAW. Yang ke-8. Yang ke-8, Allah SWT memuliakan Nabi SAW dalam panggilannya. Ini semua orang tahu. Kan? Kalau dah tahu, pengulangan. Semua para Nabi, kalau kita perhatikan dalam Quran, mushaf yang kita baca setiap hari ini, kita akan melintasi ayat-ayat Ya'un Nida. Apa itu Ya'un Nida? Ayat yang memanggil. Baginda, Allah tidak menyuruh baginda dengan nama Muhammad di dalam Al-Quran. Tak ada. Ya Muhammad, tak ada. Tetapi memanggil nama baginda dengan nama yang disukainya, dengan sifat-sifatnya yang cukup indah, baginda Nabi SAW dengan seruan Ya Ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Sebut gelar dia tu, gelar Nabi. Sebab tu setengah-setengah imam ni bila dia khusyuk semayang ni, bila sampai Ya Ayuhan Nabi ni, tak terkeluar ayat selepas tu. Sebab seolah-olah Ya'un Nida menyeru Nabi tu ada depan muka dia. Allahu Akbar. Berapa orang lah di Masjidil Haram pernah, di Masjid Nabawi pun pernah dengar. Bila sebut Ya Ayuhan Nabi ni, tak terkeluar perkataan ayat selepas tersebut. Dan ada kalanya Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Ya ayyuhar rasul. Allah guna pangkat darjat yang mulia ni, Nabi dan Rasul kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tu yang ada dalam nama Quran, dalam ada 4 tempat nama Muhammad tu, itu menceritakan pemakluman. Kan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan beberapa, ada 3 lagi ayat. Perkataan ataupun kalimah Ya Ayuhan Nabi ni kita akan jumpa dalam Quran sebanyak 13 kali. 13 kali. Percaya tak? Pergi carilah. Pergi cari. Kau betul? Betul lah tu. InsyaAllah betul lah. Kita dah tolong carikan dah. Begitulah penceramah. Dia tanya, dia yang jawab. Kan? Maka janganlah ambil hati kalau ustaz tu datang, dia tanya-tanya. Kan? Orang sini tak suka kena tanya tau. Akan datang jangan tanya ya.
Bukan macam tu. Kan? Tanya dia yang jawab. Baik. Dan adapun ya ayyuhar rasul, Allah ulang sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat 41-67 dan juga ada beberapa ayat lagi lah. Baik. Tetapi ciri keistimewaan ini tidak sabit dengan nabi-nabi lain, para anbiya yang lain. Bahkan dipanggil dengan nama mereka sebagaimana Adam alaihissalam tidak dipanggil ya Nabi Adam, tapi Allah menyebut ya Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah tu kan. Dalam Quran kita akan jumpa ya Adam 5 kali dalam Al-Quran. Allah ulang ya Adam. Apa lagi? Ya Isa. Kan? Ya Isa bin Maryam, udhkur ni'mati alaik. Kan? Allah ulang panggil nama ya Isa sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Ada lagi? Pastinya paling banyak yang kena panggil ni Nabi Allah Musa. Musa yang dipanggil paling banyak dalam Quran ni 100 lebih, 136. Kan? Ya Musa inni anallah. Dia tak panggil pun ya Nabi Musa, tak ada. Allah ulang sebanyak 24 kali ya unnida untuk Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada lagi? Ya Nuh. Ila ya Nuh uhbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Kan? Ya Nuh, wahai Nuh, ada 4 kali, tetapi yang khusus Allah sendiri panggil ada 2 kali aja di dalam surah Hud. Ada lagi? Ada. Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Allah panggil nama Daud dengan namanya yang diberikan oleh ayah dia. Dan Allah juga memanggil ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Kan? Ibrahim. Ada lagi? Ada. Ya Lut. Allah manggil Nabi Lut dengan nama dia. Ada lagi? Ada lagi. Ya Zakaria. Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah maklum kepada Zakaria dengan panggilan Ya Zakaria. Dan sebut yang terakhir, anak Zakaria siapa? Yahya lah baru sebut tadi. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambil kitab ni. Allah menyeru dengan namanya. Baik. Memanggil seseorang atau memanggil memang sesuatu yang bukan rahsia lagi apabila seorang tuan dia memanggil seorang hambanya dengan sebaik-baik dan semulia-mulia sifat dan akhlak yang ada padanya, sedangkan tidak sedemikian dengan hambanya yang lain. Katakan tuan ni banyak hamba lah. Macam mana nak sebut hamba? Sebab sekarang hamba pun tak ada dah. Kan? Ada, kalau paling terdekat pun tengok cerita 3 Abdul. Kan cerita 3 Abdul. Kan dia jual hamba. Lelong. Betul. Dia beli 3 orang hamba. Abdul Wahab, Abdul Wahid. Cukup 2 orang. Siapa yang beli? Abdul Wahab. Beli kat siapa? Tuan Husin Lempoyang. Ingat cerita tu. Baik. Kemudian dia nak beli ekstra lagi seorang. Siapa hamba tu? Khadam tua. Khadam tua tu bukan orang lain, pak mertua dia. Tapi bila bawa balik, dia suruh khadam tua ni apa-apa ikut arahan chief khadam. Ingat chief khadam tu? Yang tak tinggalkan rumah buruk. Tu kan? Baik. Gelaran dia beri kepada chief khadam tu satu gelaran yang mulia. Tidak seperti dia memanggil khadam-khadam baru beli tu. 2 orang abang dia dan juga pak mertua dia tu. Dengan panggilan yang sangat menghinakan. Kan? Sebab tu bila dia memiliki hamba-hamba ni, ada hamba yang dia muliakan, dia panggil dengan kemuliaan. Itu membezakan antara standard satu khadam dengan khadam yang lain. Dan demikian Allah, seluruh alam ini, seluruh manusia dan jin ni adalah hamba Allah. Tetapi untuk Nabi Muhammad, Allah memanggil dengan satu gelaran kemuliaan yang sangat mulia dan hampir di sisinya berbanding dengan yang selainnya. Ini sesuatu yang difahami mengikut adatnya. Seseorang yang dipanggil dengan sifat dan gelaran yang mulia adalah seorang yang sangat dibesarkan dengan penuh kehormatan dan penuh kemuliaan. Sebab itu kalau ada orang-orang besar,
kita tak panggil nama dia. Betul? Kita panggil dengan gelar-gelar yang dia telah terima. Kita kan dia pun update juga. Kan? Datuk Seri Utama, kan, yang berhormat, tuan yang tuan yang berbahagia, sekurang-kurangnya lah, dengan ada izzah dan juga kemuliaan seseorang tersebut. Tapi kalau panggil nama je, tidaklah hina, betul lah nama tu. Tapi rasa janggal sikit. Baik. Sebab tu panggil orang ni, satu, panggil dengan kemuliaan, dan panggillah dengan panggilan yang disuka. Bila Allah suruh kita panggil dengan panggilan yang disuka, jangan panggil dengan panggilan yang dia tak suka. Dia suka sakit hati orang kan. Apa gelar yang dia tak bagi pada orang tu. Bagaimana kita tak suka orang menggelar-gelarkan kita, termasuk memanggil satu orang dengan negara asal dia. Kalau dia tak suka, jangan panggil. Saya pernah kena tegur sekali. Si minyak dekat Petropam, dia sembang lah pasal ada orang Indon. Betul lah tu kita sebut ada orang Indon. Tapi kebetulan pelayan yang kerja dekat kedai minyak tu orang Indonesia. Dia tegur kita. Bang, sebutlah Indonesia, jangan bagi Indon. Macam hina je. Oh gitu. Kan? Macam kita sebut Bangla. Adakah kita sebut Bangla tu dengan bunyi penghinaan? Dia tanya, kalau dia rasa terhina, kita jangan panggil. Kan? Begitu juga kalau di suasana di sebelah Mekah satu masa dulu, bila panggil Masri, orang Mesir ni, Ya Masri. Panggil Ya Masri tu, bunyi hina tu. Sebagaimana kita panggil nama-nama dua negara yang kita sebut awal tadi. Sebab gelaran untuk orang-orang tersebut, sebut negara tu merujuk pada pekerjaan standard kerja yang dia buat. Level dia kerja buruh lah. Dia tak duduk kat front desk. Kan? Satu masa dulu, Yaman pun. Orang-orang Yaman ni. Sekarang ni, Alhamdulillah lah, Allah dah naikkan darjat orang Yaman ni, panggil tu rasa bangga lah. Tapi awal-awal dulu, keturunan kawan-kawan kita daripada keturunan Yaman di sini, Alhamdulillah. Tapi beli kat Zat, pergi ke Mekah, orang kerja orang Yaman ni, dia sebut Yaman ni semua kurus-kurus. Dan gambaran kurus ni tak cukup makan dan buat kerja berat, kerja buruh. Dan waktu zaman tu, orang-orang Arab Saudi, semua badan besar-besar. Tanda kemuliaan. Tapi kemudian ni dah bertukar habis lah. Kan, yang Saudi pun malu nak badan-badan besar ni. Baik. Maka kalau Nabi SAW panggil isteri dia dengan gelaran yang baik. Kadang-kadang Humaira, kadang panggil Ya Aish. Aish tu siapa? Aisyah lah. Aish tu salah satu nama lain kalau Nabi panggilan manja Ya Aish. Kan, Ya Aish. Baik. Kata seorang penyair, jangan panggil saya kecuali dengan wahai hambanya, kerana itulah adalah sebaik-baik nama saya. Dan sebenarnya bila Allah berurusan dengan kita, darjat yang tinggi, taqarrub dekat dengan Allah Ta'ala ni, meninggalkan sebarang pangkat-pangkat yang besar yang terpakai pada kita ni, dan meletakkan asal kita ni, iaitu darjat penghabaan. Sebab tu bertemu Allahnya Nabi SAW, Allah tidak gelar Rasul, Allah tak gelar yang lain. Dia kata apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Allah guna gelar hamba tu. Bagi tahunya dengan darjat makam kehambaan ini lebih merapatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melepaskan apa yang mengikat diri kita atas muka bumi ini, itu adalah melepaskan penaklukan sesama makhluk dan membebaskan tanpa melepaskan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kesembilan, kelebihan Nabi SAW berbanding dengan Nabi terdahulu, mukjizat yang masih kekal. Apa dia mukjizat yang masih kekal? Al-Quran yang ada kat depan ni, yang ada kat belakang sana. Agak-agak semua Quran yang diwakafkan ni dah buka belum? Ke yang terakhir buka Quran kat sini juga? Dia nak tanya, buka Quran tapi dekat Android kita, dekat iPhone kita. Adapun kempen Quran wakaf ni sudahnya sekadar mewakaf dan tidak dimanfaatkan. Malang 1000 kali malang. Semua mukjizat Nabi-Nabi yang sebelum ini sudah tiada dan telah pun berlalu. Habis dah.
Nah, kalau nak tanya mana tongkat Musa, mana bahtera Nabi Nuh, mana semua tak ada. Orang yang mendakwa je kata kayu kokar ni dakwa je. Ada siapa boleh bagi proof? Confirm? Tak ada. Hilaf pun berkenaan dengan kapal Nabi Nuh AS. Kapal Nabi Nuh kat mana? Turki. Confirm? Tak tahu juga. Sebab bila orang Jordan kata kapal Nabi Nuh dekat Jordan. Dekat Karak. Ni bukan Karak UAE tu. Ni Karak tempat saya belajar dulu. Dekat Mu'tah. Mu'tah ni di dalam kawasan negeri nama dia Karak. Memang eja pun sama. K-A-R-A-K. Karak. Orang boleh dakwa. Tetapi bila sebut tentang Nabi Muhammad SAW, mukjizat itu kekal sehingga ke hari ini. Kan? Tetapi mukjizat penghulu golongan yang terawal dan terakhir Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran, masih dapat dilihat dan akan kekal sehingga hari kiamat. Bukalah Quran tu, tadabburlah Quran tu. Pasti dah habis khatam, kita buat tadabbur akan datang, kita akan jumpa penemuan-penemuan baru. Satu masa dulu di surau saya, di surau As-Salam, Kampung Cibui Baru. Jauh datang ni nak ke tempat bandar tuan-tuan ni, daripada kampung ke bandar Instek. Mau nak sampai. Setiap subuh kami akan buat, mula-mula dulu ngaji Quran. Lepas subuh ngaji upgrade lah. Orang pun tak lari, kan? Yang lari pun tak kurang ramainya. Sampai terpaksa sebut, ngaji lu, kan? Kan? Sebab ramai keluar daripada yang stay. Tak apalah. Sampai satu peringkat, kita buat baca tafsir. Baca saja. Sampai satu peringkat, kita buat tadabbur. Bermula dengan tadabbur Yasin, dan sekarang ni setiap hari, satu muka tadabbur. Pagi tadi baru sampai surah An-Nur. Surah An-Nur. Dan habis surah An-Nur dah. Tadabbur. Kita rasa habis tadabbur ni habislah. Dah tak payah buat lah. Tapi ada permintaan. Teruskan. Berapa kali pusing dah? Dah 3 kali pusing dah. Untuk habis satu pusingan tu 2 tahun lebih. Kalau macam pagi tadi, dia jumpa perkataan tu satu je dalam Quran. Allah Ta'ala sebut. Wayattaqhi. Dia bukan wayattaqihi. Wayattaqhi. Beruntunglah siapa yang melalui ayat tu pagi tadi. Sebab kalau nak jumpa balik, lagi 2 tahun. Kalau pakcik tu dah 82, 84 setengah nanti baru dia jumpa balik ayat wayattaqhi. Baik, tapi nak bagi tahu mukjizat Al-Quran ni, walaupun kita dah ulang beberapa kali, akan ada penemuan terbaru yang dulu kita terlepas pandang. Sebab tu bukalah sampai mana zaman sekalipun, dia akan jumpa kajian demi kajian. Mukjizat Al-Quran ni sangat-sangat membenarkan apa yang diucapkan, disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 1400 tahun dulu. Sebab dalam kejadian manusia, Nabi boleh cakap pada zaman tu, siapa yang pergi pasang alat teleskop? Tak ada. Tapi hari ini bila kajian sains menemui, manusia ni daripada air mani, baru tahu ada air mani lelaki, ada mani perempuan. Betul lah Nabi cakap tu, betul Al-Quran cakap tu. Kemudian daripada status air mani daripada darah jadinya daging, daripada daging jadinya tulang, fakasaunal izama lahma, dan disalutkan tulang tu dengan daging, terbentuklah janin. Semua tu i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran, dan boleh buka lah. Google je jumpalah kajian tentang mukjizat Al-Quran. Baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang meriwayatkan daripada Bukhari, perbandingan mukjizat Nabi SAW bukanlah bertujuan untuk memperkecilkan mukjizat Nabi lain. Tu jangan macam tu pula. Sebab tu Nabi tak suka bila dibanding-bandingkan Nabi ni dengan Nabi Yunus. Wallahi Nabi kata Yunus lebih baik daripada aku. Dan kan kalau kita tengok kisah Yunus ni, kan dia ada kes meninggalkan umat dia sebelum Allah memutuskan perlu tinggal ataupun tak tinggal. Sahabat-sahabat melihat ini adalah kelemahan Nabi Yunus. Tetapi Nabi tegur, siapa yang mengatakan begitu, Yunus jauh lebih baik daripada aku. Baik, begitu juga dengan mukjizat ni. Kita memaklumkan mukjizat yang ada ni, di samping kita tidak pernah memperkecilkan mukjizat yang telah diberikan kepada Ibrahim, yang diberikan kepada Musa, yang diberikan kepada Isa dan Nabi lain. Baik, bahkan mukjizat para Nabi lain juga begitu hebat dan besar pada zaman masing-masing, sesuai dengan zaman dia. Tetapi tujuannya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berbangga dengan Nabi kita
Dan kelebihan ini juga sebenarnya satu pengiktirafan dan juga penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi wafat, dalam kitab Wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Durusun wa Ibar. Selepas wafat Nabi, Abu Bakar dah naik jadi khalifah. Ahli keluarga Nabi, waris-waris Nabi, Fatimah dan beberapa orang lagi datang jumpa Nabi untuk bertanya tentang harta pusaka Nabi. Kan? Agak-agak apa jawab dia? Abu Bakar kata tak ada. Dia orang tahu Nabi ada satu tanah. Satu tanah nama dia tanah Bustan Safiyah. Nama tanah tu. Tapi Abu Bakar bagi tahu semua Nabi pernah maklumkan. Semua Nabi tidak mewariskan harta dia kepada keturunan dia. Dan semua harta pusaka milik Nabi ni akan menjadi sedekah kepada orang mukmin. Adapun untuk keturunan Nabi, dia ada bahagian 1/5 daripada ghanimah. Itu yang boleh menampung keluarga Nabi SAW. Siapa-siapa yang nak tengok mana tanah Nabi itu, boleh pergi ke Madinah nanti. Bila nak pergi? Bagi tahulah, kita pergi sama-sama. Boleh tukar tunjuk je. Depan Masjid Nabi, straight je. Seberang jalan tu Masjid Bilal. Yang belah sini tu, dia ada satu muzium yang baru siap. Nama dia Matahaf wa Bustan Safiyah. Dia guna ambil nama asal tanah Nabi SAW tu, dah dibina muzium dah. Baik. Dan kita teruskan. Mukjizat Nabi SAW yang kekal tadi, Al-Quranul Karim. Yang ke-10, mukjizat Nabi, kelebihan Nabi SAW, menerima salam daripada batu. Pernah tak salam daripada batu ni? Orang kata pelik, boleh bercakap dengan batu. Sekarang ni tak pelik dah. Orang bercakap dengan jam pun ada. Ada pernah tengok orang bercakap dengan jam? Ramai sekarang cakap dengan jam. Dah smartwatch tu. Assalamualaikum. Kita ingat apa dia buat tu. Rupanya tengah bercakap. Kan? Kita bercakap dengan benda ni. Lebih awal daripada kita bercakap dengan jam tu kan. Siapa boleh fikir kita akan bercakap dengan benda plastik, kaca, besi yang berapa gram ni. Nabi dulu bercakap dengan batu, tak pelik pun. Baik. Nabi SAW menerima salam daripada batu semasa baginda berada di Mekah. Yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, batu bagi salam kepada Nabi SAW. Tak cukup dengan batu. Begitu juga pernah berlaku pohon tamar, pokok tamar, batang tamar, tunggul tamar menangis ketika berpisah dengan Nabi SAW. Mukjizat ni berlaku di Madinah. Dan dulu Nabi ada batang tamar yang Nabi duduk atas tu. Kemudian dibina Dakkah, tempat tinggi sikit. Sebab kebanyakan bila orang datang, orang tanya mana anak cucu Abdul Muttalib? Mana kata Nabi tu? Sebab semua Nabi duduk kalangan orang lain, orang tak kenal. Maka dibina Dakkah, tempat tinggi sikit. Kemudian baru dibina mimbar Nabi SAW. Ada pemindahan. Peristiwa ni pernah dikisahkan oleh orang-orang sebelum ni. Mukjizat ini diriwayatkan secara mutawatir daripada Nabi SAW oleh beberapa orang sahabat dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW berkhutbah dekat batang pokok tamar. Setelah mimbar dibuat, Nabi berkhutbah pindah di atasnya. Maka waktu Nabi berkhutbah tu dengar ada orang menangis. Orang nangis. Kata, siapa dia bawa anak kat tempat imam ni? Tak ada. Dan baru tahu yang sebenarnya yang nangis tu adalah batang tamar yang sebelum ni Nabi selalu gunakan sebelum siap mimbar ni. Kemudian Nabi buat apa? Lalu Nabi pun memeluknya, memujuknya dan bagi tahu dia akan berada dalam syurga, barulah dia diam. Kalau kata Nabi SAW, kalau aku tidak memeluknya, nescaya kayu ini, tunggul tamar ini akan menangis sehingga hari kiamat. Itu mukjizat Nabi SAW. Tak pelik pun. Baik. Nabi pernah seru pokok datang pada Nabi dan patah balik. Sekarang ni kalau orang pergi Mekah, bukan sekarang, dulu lagi lah. Hari kita pergi ziarah pusing ke manasik haji tu, manasik haji Arafah, Muzdalifah, Mina tu, kemudian kita pergi Ja'ranah. Sebelum kita balik tu kita akan melalui satu tempat nama dia Perkuburan Ma'la. Tempat semadinya jenazah Ummul Mukminin. Siapa dia? Khadijah. Sebelum sampai ke Kuburan Ma'la tu, dia ada masjid yang masyhur di kalangan orang Melayu kita dan juga orang Nusantara. Masjid Jin nama dia. Masjid Jin. Nabi berdakwah dengan seorang sahabat, dia bawa
Nabi buat satu keliling, kamu jangan keluar dari lain ni. Dan waktu tu Nabi mengajar dan mengislamkan golongan jin, dan tempat tu sekarang dinamakan Masjid Jin. Macam lah benda-benda khurafat ramai boleh tahan juga, ramai orang buat. Pergi cabar-cabar jin pun ada juga. Ada jemaah kita dulu, dia sakit kaki, dia lama dah sakit kaki. Lepas tu dia hilang. Kita pergi cari, tak jumpa. Kat bilik tak ada, kat sini tak ada. Lepas tu balik tu dia jalan okey. Bang, semalam nampak jalan terhincut-hincut. Tu ada rahsia Ustaz. Apa rahsianya? Saya pergi kat masjid jin tu. Dia cabar jin tu. Kau pandai, kau urut kaki aku. Dia pun tidur. Bangun-bangun betul elok tu. Jangan dibuat lah. Kan? Muncul elok. Kau bentan dua-dua kaki. Dah tak boleh nak buat apa. Baik. Depan tu, dia ada satu masjid. Tak jauh. Daripada lebih kurang daripada sini. Sampai ke pagar masjid kita ni. Dia satu lagi masjid. Sebelum pergi simpang kanan tu. Nama dia Masjid Asy-Syajarah. Kenapa Masjid Asy-Syajarah tu? Di antara dakwah Nabi SAW malam tu kepada golongan jin, Nabi tunjuk mukjizat dia. Dekat situ ada satu pokok. Nabi panggil pokok tu, keluar, datang sini sekarang. Keluar dengan akar-akar sekali, berjalan ke masjid jin tu, tempat berkumpul Nabi dengan jin. Kemudian Nabi arahkan, pergi balik, masuk semula. Dan di situ tanda tu adalah sekarang ni pergi search Masjid Asy-Syajarah. Tu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperhatikan oleh sahabat dan diimani oleh kaum jin. Baik, mukjizat yang seterusnya. Kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya, dan tidak sabit bagi anbiya lain berlakunya perkara sedemikian. Ambillah apa yang kamu lihat dan tinggallah benda-benda yang kamu dengar. Sebab itulah. Ini lagi. Maka nabi-nabi yang terdahulu dah habis dah kesan-kesan dia. Nabi Musa pergi dengan habis hayatnya, hilang terus. Nabi Isa habis dah dengan kisah-kisahnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW sehingga pagi ini masih boleh kita mentadabbur dan banyak kajian-kajian yang kita boleh dapat manfaat daripada Al-Quranul Karim. Ya Allah. Lihat kejap bagi laluan azan. Bismillah. Baik. Seterusnya 41 kelebihan Nabi SAW yang ke-11 adalah antara mukjizat Nabi SAW yang paling terselah berbanding lainnya ialah keluarnya air daripada jari jemari Nabi SAW. Kalau orang tanyalah, air yang paling bagus atas muka bumi ni air apa? Air Zam-Zam lah. Jawab bagus dia. Zam-Zam. Bagus. Sebenarnya air yang lebih mulia daripada air Zam-Zam ni adalah air yang keluar daripada tangan Nabi SAW. Air Zam-Zam sampai hari ni kita masih boleh menikmati. Kalau tak pergilah sana, beli sebotol 150, 170, dapat lagi menikmati air Zam-Zam. Tapi ada tak sampai sekarang orang dakwa ni air daripada tangan Nabi SAW? Tak ada dah. Kalau ada tu sah menipu lah tu. Lebih baik cakap dia menipu daripada kita pergi dakwa ini daripada Nabi SAW tanpa asalnya. Kalau pergi dakwa macam tu, maka nak buat untunglah dia. Adalah benda-benda yang dia nak daripada sebelum tu. Baik, peristiwa air keluar daripada tangan Nabi ni bila? Sewaktu tahun ke-6 Hijrah dalam peristiwa Hudaibiyah. Hudaibiyah ni peristiwa apa? Asalnya Nabi bermimpi masuk ke kota Mekah dan tawaf. Isyarat pada mimpi itu, sahabat faham Nabi akan balik ke Mekah dan tawan Mekah. Baik. Maka bergeraklah Nabi SAW bersama 1,200, ada riwayat kata 1,400 orang dengan pakai kain ihram. Berjalan sejauh 400 km. Kita pakai ihram dekat KLIA, nak sampai ke Mekah tu pun dah rimas lah kan. Padahal bawah atas tu tak pakai lagi ihram tu, pakai bawah aja. Waktu nak lintas miqat tu baru kita pakai dua light tu. Itu pun kita dah rasa rimas dah. Nabi dengan sahabat 400 km beberapa hari, 8 seminggu, lebih kurang dalam 8 hari, 7 hari perjalanan, baru Nabi sampai pula nak masuk ikut jalan Tanaim. Nabi tengok dari jauh. Nabi murmur, wah Quraisy, kenapa ni? Nabi tak nak gaduh kan? Sebab datang ni
dengan ke ihram, bukan bawa pedang. Khalid Al-Walid dah tunggu dekat area Masjid Tanaim tu, tak nak bagi umat Islam masuk. Nabi tak nak gaduh dan Nabi divert tambah lagi lebih kurang 27 ke 30 kilometer. Jalan lagi. Naik bukit, turun bukit dengan bawa kambing lagi. Bawa kambing. Lari kambing, tarik kambing, terpijak dengan duri-duri yang tajam-tajam ni. Sampailah ke satu tempat nama dia Hudaibiyah. Kenapa dinamakan Hudaibiyah? Nabi sempat sandar tu dekat satu pokok. Pokok tu macam bengkok. Maka dinamakan Hudaibiyah ataupun Hadabah. Baik. Waktu tu kawasan tu tak berapa nak ada orang. Air pun tak ada. Air pun tak ada. Nabi arahkan orang pergi cari. Cari pusing kawasan ni. Tak jumpa air. Dan Nabi panggil. Cara Nabi buat macam mana? Ada tak siapa yang ada balance air? Ada sakit baki air? Ada sikit lah. Bila Nabi celup tangan dia. Yang ni Nabi celup. Dia ada dua mukjizat sewaktu Hudaibiyah ni. Yang ni Nabi celup tangan Nabi. Dan Nabi keluarkan. Dengan mukjizat Nabi, keluar daripada celah-celah tangan jari Nabi ni. Dan seramai 120 orang menikmati air tersebut. Ramai. Sampai kenyang. Dan Nabi suruh cari lagi. Mereka terjumpa satu perigi yang telah lama ditinggalkan. Kawasan Hudaibiyah tu. Apa kata pergi buta lah. Bersih-bersih kan. Dan ada seorang turun bawah. Nabi kata cuba cucuk-cucuk guna busur panah tu. Cucuk-cucuk dia punya dasar tu. Dan baki daripada air tadi, Nabi minum, Nabi kumur. Dan Nabi ludahkan ke dalam perigi tersebut. Sahabat yang duduk dalam perigi tu minta tali cepat. Sebab air naik laju sangat. Kalau tak, lemas di dalam tu. Dah satu pasal. Itu mukjizat berlaku daripada tubuh badan Nabi SAW. Kehebatan mukjizat yang lebih kuat berbanding dengan mukjizat Nabi Musa AS yang mengeluarkan air daripada celahan batu dengan menggunakan tongkatnya. Idrib bi'asakal hajar. Mukjizat Nabi Musa. Pukul batu tu, keluar daripada batu air. Famfajarat min husnata asyrata aina. 12 mata air mewakili 12 kabilah. Apa peliknya kalau keluar air daripada batu? Sebab memang batu tempat keluar air. Kita pergi tengok macam mana air terjun. Empangan mana yang ada atas tu? Kalau kita pergi ke atas, saya ingat pernah naik panjat Latar Kinjang. Tu Latar Kinjang. Orang Perak tak tahu. Balik utara mesti nampak air terjun dekat. Lalu kita tapah sebelum ke naik ke Gua Tempurung tu, tengok sebelah kanan ada air terjun. Itu namanya Latar Kinjang. Kalau Latar Kijang dekat Jelobu tu. Latar Kinjang. Kita naik atas tu, tak jumpa punca pun. Tapi air tu keluar daripada batu. Maka kalau mukjizat Musa keluar daripada batu tu, apa pelik sangat. Tetapi Nabi keluar daripada tangannya. Baik. Yang ke-12, dan mungkin yang terakhir untuk malam ni, Nabi Isa AS menyembuhkan mata orang yang buta, yang mana matanya, kornea dia, mata ni masih kekal di tempatnya. Kan, zaman Nabi Musa ni perubatan. Kan, mukjizat Nabi Musa ni antaranya perubatan. Orang buta datang, Nabi Musa sapu, elok matanya. Kalau Nabi Isa, kalau Nabi Isa ada sini, optometri ni tak laku lah. Kan, nak buat lasik ke, nak buat cataract ke, nak buat laser ke, pakat jumpa Nabi Musa, pegang, baik je. Itu zaman dia. Tetapi Rasulullah SAW telah memasukkan kembali mata orang sahabat yang terkeluar daripada soket mata ni. Terkeluar dah. Kan? Bawa mata tu. Baik. Bila Nabi masuk balik tu, elok balik. Peristiwa ni berlaku bila? Peristiwa ni berlaku pada peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni sangat dahsyat. Yang hidup pun dengan kesakitan, yang mati disakiti. Macam mana tu? Dah mati satu hal. Dah terbunuh, dah mati syahid. Tapi jenayah yang berlaku pada peperangan Uhud, mereka lakukan muslah. Dia cincang-cincang tubuh jasad orang Islam yang dah mati. Dan Nabi sangat-sangat sedih. Dan Nabi menangis untuk Hamzah. Bila mana mereka semua dah lari, musyrikin lari, Nabi cari Hamzah. Dan waktu tu Hamzah telah dikerat-kerat. Begitu juga dengan sahabat lain. Dan yang hidup ni, antara yang sakit waktu tu adalah Qatadah. Nama sahabat ni
Qatadah radhiyallahu an, mata dia terkeluar, mungkin kena libas dengan besi, dengan apa benda lah, tapi terkeluar mata dia daripada soket ni. Ada sahabat kata, cabut terus cabut terus. Tapi ada sahabat lain kata, bawa pergi jumpa Nabi, dia bawa tu, dia pegang tu, dan bismillahirrahmanirrahim, Nabi masukkan, dan kata Qatadah, lepas pada tu, aku tak tahu mana satu mata yang pernah terkeluar ni. Sebab mata dia lebih cerah daripada sebelumnya. Mungkin sebelum ni Qatadah ada masalah, rabun jauh ke rabun dekat, tapi lepas Nabi ubati dia tu, dengan mukjizat Nabi, dia tak rasa sakit, dan dia rasa mata aku lebih cerah berbanding sebelum ini. Dan itulah kelebihan Nabi SAW yang kita kongsikan untuk hari ini, bulan-bulan ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita tengok bagaimana Nabi SAW, apa beza kalau Nabi Isa alaihissalam boleh menghidupkan orang yang mati, adakah Nabi SAW boleh menghidupkan orang mati? Jumpa di siri yang akan datang. Jangan lupa like, share dan komen untuk Masjid Bandar Instek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.